Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'ah tidak akan berlaku sehingga kaum muslimin berperang dengan bangsa Yahudi. Dan orang-orang Islam akan menghapuskan orang-orang Yahudi sehingga mereka lari bersembunyi di sebalik batu ataupun pohon. Batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Datanglah dan hapuskanlah dia, kecuali pohon Garqad, kerana ia adalah pohon Yahudi." Al-Wahn. Punca utama pelbagai kesukaran yang ditanggung oleh umat Islam hari ini, termasuklah konflik di Palestina, telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud 4297. Ia bermaksud kelemahan fizikal atau mental, atau kedua-duanya sekali, seperti contohnya pada ayat 4 surah Maryam dan ayat 139 surah Ali Imran. 500 tahun kolonialisme Eropa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, telah menanam dan menghidupkan cara hidup mereka di negara-negara Islam. Dan rancangan jangka panjang itu memudahkan mereka untuk terus menjajah minda umat ini walaupun setelah mencapai kemerdekaan. Cara hidup yang mencintai dunia dan mengabaikan akhirat ternyata menghalangi kedatangan pertolongan Allah. Namun, pertolongan itu tetap akan tiba jua seperti yang telah dijanjikannya pada ayat 7 surah Al-Isra. Itu pun hanya setelah kita mengubah keadaan umat hari ini, sesuai pengajaran ayat 11 surah Ar-Ra'd. Sesungguhnya, Allah tidak akan sesekali mengubah keadaan sesuatu kaum, sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Persoalannya, apakah kita mahu merintis perubahan cara hidup atau rela dikenang dalam sejarah sebagai generasi Al-Wahn? Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat bahwa engkau pasti akan melakukan kerosakan di muka bumi ini 2 kali, dan engkau pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Apabila datangnya janji untuk menghukummu bagi kali yang pertama daripada 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan ketenteraan yang sangat hebat, sehingga mereka membinasakanmu walau ke tempat-tempat tinggalmu sekalipun. Dan ini adalah janji yang sudah pun dipenuhi. Kemudian setelah engkau bertaubat, kami berikan pula giliran untuk engkau mengalahkan mereka. Dan kami membantumu dengan kekayaan dan keturunan, dan menjadikan engkau kaum yang memiliki tenaga manusia yang lebih besar. Jika engkau berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Tetapi jika engkau berbuat kejahatan, kejahatan itu akan merugikan dirimu sendiri. Maka, apabila datangnya janji untuk menghukum kejahatanmu bagi kali yang penghabisan, kami akan bangkitkan musuhmu untuk memuramkan wajah-wajahmu. Mereka akan memasuki Masjidil Aqsa seperti mana musuhmu yang terdahulu telah memasuki Baitul Maqdis pada kali yang pertama. Dan mereka itu akan membinasakan segala yang mereka takluki dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Tuhanmu menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tetapi jika engkau kembali melakukan kejahatan, kami akan kembali untuk menghukummu. Dan kami telah menjadikan jahanam itu penjara bagi orang-orang yang kafir. Apabila Al-Quran menyebut kerosakan, ia merujuk pada bentuk-bentuk kerosakan yang dimaksudkannya. Antaranya adalah hipokrasi politik pada ayat 11 surah Al-Baqarah, penindasan ekonomi pada ayat 85 surah Al-A'raf, dan pelencongan sosial pada ayat 88 surah An-Nahl. Sejak dahulu lagi Bani Israel telah dikenali sebagai bangsa melampau yang melengkapkan segala kerosakan yang dinyatakan di dalam Kitabullah sehingga sanggup membunuh para nabi dan ulama. Fasa pertama kerosakan mereka itu sudah pun dihukum melalui serangan Nebukadnezar kedua. Melihat pada skala kerosakan yang mereka sebarkan di seluruh dunia, serta tahap kesombongan, kekayaan, keturunan, dan tenaga manusia yang mereka miliki, zaman kita adalah lebih tepat untuk disifatkan sebagai kerosakan kedua, berbanding era pemusnahan kuil kedua.
Apalagi penekanan ayat 4 surah Al-Isra itu adalah pada berapa kali mereka melakukan kerosakan, bukannya berapa kali kuil mereka dihancurkan. Naratif kerosakan kedua bermula sejak sebelum kejatuhan kekhalifahan Uthmaniyah lagi pada 1896, ketika Sultan Abdul Hamid II menolak tawaran Theodor Herzl, pengasas Zionisme politik modern, untuk memberikan sokongan kepada penempatan Yahudi di Palestina. Afrika Timur dan Argentina telah ditawarkan sebagai alternatif oleh British dan Asosiasi Kolonisasi Yahudi. Namun, gerakan Zionis memberikan tumpuan untuk melaksanakan manuver dan manipulasi geopolitik. Pada 1916, mereka berjaya menghasut British, Perancis, Rusia, dan pemberontak Arab untuk menyetujui perjanjian Sykes-Picot yang bertujuan untuk meruntuhkan Empire Uthmaniyah. Setahun kemudian, terhasillah Deklarasi Balfour 1917, di mana kerajaan British mengisytiharkan Palestina sebagai tanah air Yahudi. Semua ini membawa kepada peristiwa Nakbah pada 1948 yang menyaksikan pembersihan etnik Palestina secara besar-besaran, Perang 6 Hari pada 1967, dan pelbagai bentuk penindasan dan kezaliman ke atas umat Islam sehinggalah ke hari ini. Peristiwa Holocaust bukan sahaja memberikan alasan yang lebih kukuh kepada penubuhan negara Israel pada 14 Mei 1948, malah turut memainkan peranan penting dalam mencipta hubungan rapat antara Israel dan kuasa besar baru dunia, Amerika Syarikat. Oleh itu, organisasi-organisasi lobi pro-Israel seperti Majlis Zionis Amerika yang berevolusi menjadi jawatan kuasa hal ehwal awam Amerika Israel, ditubuhkan bagi memastikan sesiapa sahaja yang memimpin kuasa dunia itu akan meneruskan legasi segala aspirasi Zionis. Jika dahulu penjajahan Barat hanya melibatkan negara-negara Kristian Eropah, kini ia diperkuatkan lagi dengan pengaruh Yahudi yang strategik. Agen-agen kapitalisme dikerahkan untuk membolot sumber-sumber global, dengan organisasi seperti NATO dan G7 memastikan akses kepada minyak di Timur Tengah. Sementara itu, adik kuasa keuangan seperti BlackRock dan Vanguard mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas syarikat-syarikat besar dan sektor-sektor ekonomi di pelbagai negara, menyulitkan perkembangan perniagaan-perniagaan kecil tempatan. Dan dolar Amerika, sebagai mata wang rizab dunia, terus menentukan arah perdagangan antarabangsa selain menjadi instrumen ekonomi yang boleh digunakan ke atas seteru-seteru mereka. Seperti mana keterangan ayat 6 dan 7 surah Al-Isra itu, dengan kekayaan, keturunan, dan tenaga manusia yang Allah kurniakan, mereka boleh memilih untuk menyeibarkan keadilan di muka bumi. Namun, sebagaimana pendedahan ayat 96 surah Al-Baqarah, ketamakan untuk menguasai dunia selama 1000 tahun telah membuatkan mereka memilih jalan kezaliman. Dan penjajahan Palestina adalah langkah pertama untuk mereka menyambut ketibaan pemimpin yang kononnya akan merealisasikan cita-cita itu, Melek Masyiach, yang kita kenali sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Dan bagi mempersiapkan Goyim untuk memperhambakan diri kepadanya nanti, hipokrasi politik dan penindasan ekonomi harus dilengkapkan dengan pelencongan sosial. Pastikan umat manusia jauh daripada cara hidup beragama, sehingga jiwa mereka menjadi lemah, dan suapkan mereka dengan impian-impian palsu dunia, sehingga mereka melupakan akhirat. Alatnya, industri media dan hiburan. Itulah sebabnya mengapa tokoh-tokoh Yahudi menjadi pengasas studio-studio besar film, syarikat-syarikat rakaman, penerbitan, stesen radio, dan rangkaian televisyen global. Segala peristiwa dan faktor yang telah disebutkan setakat ini menandakan peristiwa dalam Sahih Muslim 2922 itu semakin dekat. Namun ada satu persoalan. Apakah yang dimaksudkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan pohon dan batu yang berbicara? Nantikan 3 hipotesisnya pada bahagian kedua. Insya Allah.